Orang kampung kadang-kadang akan ternampak jugalah seperti penampakan harimau yang sedang mundar-mandir di atas bumbung rumah kampungnya Naim ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Anda semua bersama saya, Affar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2G ini. Apa pun, saya nak ucapkan terima kasih bagi sesiapa yang sedang menonton video saya pada kali ini. Macam biasa, sebelum saya memulakan cerita, suka ingin saya ingatkan, di dalam setiap penceritaan janganlah anda semua terlalu taksub dan juga percaya. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua untuk episod kali ini. Cerita ini bukanlah pengalaman saya seorang. Cumanya masa kejadian ini berlaku, saya berada di dalam situasi tersebut dan kejadian ini berlaku pada Hari Raya Aidilfitri tahun lepas. Baiklah, cerita dia begini. Kejadian ini berlaku dekat kampung saudara isteri saya tahu. Di mana kampung ini terletak di salah sebuah kampung yang terdapat di Rembau Negeri Sembilan. Kampung yang mana satu tu memang saya tak boleh nak beritahulah. Dan pada Hari Raya Aidiladha baru-baru ini, iaitu Hari Raya Haji pada tahun inilah, saya adalah balik ke kampung ibu mertua saya, iaitu rumah neneknya isteri saya ni. Dan saya pun adalah berjumpa dengan saudara isteri saya ini yang bernama Naim. So kita orang pun berboraklah tentang apa kejadian seram yang telah berlaku kepada kita orang ni semua pada Hari Raya Aidilfitri tahun lepas tahu. Dan kebetulan pula yang Naim ni tahulah saya ada buat channel yang berceritakan tentang kisah seram hantu. So macam Naim ni pun dia adalah berkongsi sedikit cerita dengan saya yang kemungkinan ada kena mengena dengan apa yang telah berlaku kepada kita orang ni semua tahu. Dan apa cerita yang Naim dapat ni, cerita ni pun Naim dapat daripada ayah dia lah. So apa yang ayah Naim ni kongsikan tentangnya rumah kampung Naim ni, katanya ayah Naim dulunya lah onyangnya kepada Naim ni ada saka harimau tahu. Kiranya cerita ni adalah cerita 70-80 tahun lepas macam gitulah. So apa yang Naim ceritakan kepada saya, dulunya lah kalau orang kampung dekat situ lalu dekat depan rumah kampung Naim ni, kadang-kadang diorang ni akan nampak seperti penampakan perempuan yang berbaju putih berada dekat atas bumbung rumah kampung Naim ni tahu. Dan kadang-kadang juga kalau orang kampung lalu, orang kampung kadang-kadang akan ternampak jugalah seperti penampakan harimau yang sedang mundar-mandir di atas bumbung rumah kampungnya Naim ni. Dan ada jugalah cerita yang Naim ni kongsikan dengan saya. Pernahlah dulu, tapi kejadian ini berlaku masa tu Naim ni masih kecil lagi. Pernahlah ada sekali tu Naim ni balik ke kampung dia bersama dengan keluarga Naim ni lah. So Naim kata kalau Naim ni balik dekat kampung dia, memang selalunya diorang ni akan tidur beramai-ramai dekat ruang tamu yang paling depan sekali di dalam rumah kampung Naim ni tahu. So Naim ceritalah kepada saya, pernahlah ada satu malam tu yang Naim ni sedang tidur, tiba-tiba Naim ni terjaga tahu. So bila Naim ni terjaga, Naim kata dia terdengar
seperti bunyi cakaran macam kucing yang sedang cakar dekat dinding rumah kampung Naim ni tahu. So macam rumah kampung Naim ni, rumah papan. Jadi memang Naim ni boleh dapat dengar jelas lah bunyi cakaran tersebut. So disebabkan masa tu Naim ni masih kecil lagi, jadi Naim buat tak tahulah dengan apa yang Naim dengar pada malam tu. So bila Naim ni macam dah besar sikit, Naim ni pun ceritalah kepada ayah dia kan, tentang apa yang dululah yang pernah Naim ni dengar. Jadi selepas Naim dah cerita kepada ayah Naim ni, so yang itulah bermula daripada itulah yang ayah Naim ni macam berkongsilah sedikit cerita pasal yang Naim tu, pasalnya rumah kampungnya Naim ni. Oh, sebelum saya terlupa, Naim ada cerita juga yang pasal sakanya harimau Onyang Naim ni. Kata Naim, apa yang ayah Naim ceritalah, Onyang Naim ni ambil saka tu bukannya jenis saka yang memang orang kata perlu warisi saka tu tahu. Kiranya saka tu sampai dekat Onyang Naim je lah. Jadinya kira lepas tu anak cucu cicit apa semua memang tak perlu untuk warisi saka tersebut. Tetapi Naim kata walaupun tak ada siapa-siapa yang warisi saka tersebut, saka tu masih tetap ada dekat sekitar area rumah kampungnya Naim ni tahu. So macam rumah kampungnya Naim sekarang ni, selepas kematiannya Wan Naim, iaitu arwah atuk dan juga nenek Naim ni, jadi sekarang ni rumah kampung Naim ni memang kosong lah. Kira memang tak ada siapa-siapa lah duduk dekat rumah kampung Naim ni. Cumanya macam Naim dan keluarga dia dan juga keluarga-keluarga pakcik-pakcik Naim, makcik-makcik Naim. So diorang ni akan macam sekali-sekala akan balik lah dekat rumah kampung tu kalau ada macam cuti hari raya, cuti hari raya Aidiladha, macam itulah, macam ada cuti-cuti yang tertentu. So kalau macam diorang ni ramai-ramai plan nak balik ke kampung, barulah dekat rumah kampung Naim ni ada penghuni tahu. Kalau macam hari biasa tak ada hari cuti, memang rumah kampung Naim ni akan kosong lah. Kadang-kadang tu rumah kampung Naim ni memang akan kosong 3 bulan ke 4 bulan macam gitulah. Cuma Naim kata kadang-kadang pakcik dengan makcik Naim yang paling bongsu lah, mereka berdua ni lah yang kadang-kadang akan balik ke kampung ni untuk panggil orang upah bersih-bersihkanlah rumah kampung tersebut. Baiklah, sekarang ni sampailah dekat cerita apa yang berlaku kepada saya dan juga kami ni semualah yang berlaku dekat rumah kampung Naim ni pada Hari Raya Aidilfitri tahun lepas tahu. Baiklah, cerita dia begini. Masa Hari Raya Aidilfitri tahun lepas, saya dan juga isteri saya dan bersama keluarga mertua saya lah. Masa tu saya balik beraya dekat rumah kampung ibu mertua saya ni, iaitu rumah nenek isteri saya ni lah. Terletak dekat Rembau juga tahu. Dan seingat saya lah, masa tu adalah hari raya ketiga. Dan masa tu memang saya dan juga keluarga mertua saya, kita orang beraya dekat kampung Rembau tu sampai raya ketiga je. So lepas tu kita orang ni nak balik ke rumah ibu dan ayah mertua saya semula lah, kira nak sambung raya dekat Kuala Pilar pula tahu. Jadi macam ibu mertua saya ni ajaklah kita orang ni semua pergilah beraya dekat rumah kampung Naim ni. Dan kebetulan pula macam keluarga Naim ni dan juga keluarga pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik Naim ni lah, diorang ni pun hari terakhir lah ada dekat rumah kampung diorang ni tahu. So lepas tu memang keluarga Naim dan keluarga pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik Naim ni, lepas tu diorang ni semua dah nak balik ke rumah masing-masing lah. Jadi masa tu macam family Naim ni, diorang plan masa tu diorang nak balik ke rumah masing-masing dalam tengah hari, dalam lepas-lepas Zuhur macam itulah. So kiranya saya dengan keluarga mertua saya ni, kita orang pun pagi-pagi lagi lah dah bertolak nak pergi beraya dekat rumah kampungnya Naim ni lah. So masa tu memang saya pun dengan keluarga mertua saya, kita orang pun plan nak gerak balik ke Pilar semula dalam tengah hari juga. Jadi kita orang ni semua pun pagi-pagi lagi lah dah bertolak pergi ke rumah kampung Naim ni. Memang kita orang masa tu dah pun plan lah, dan memang dah bagi tahu kepada keluarga Naim kita orang nak datang beraya pagi-pagi tu dan nak bersarapan sekali lah dekat rumah kampung Naim.
Jadi setibanya saya dan juga keluarga mentua saya ni dekat rumah kampung Naim. So kita orang teruslah pergi ke dapur rumah kampung Naim ni tahu. Sebab masa tu semua orang dah ada kat dapur lah. Dan memang masa tu mereka ni semua dah siap lah pun buat sarapan. So kita orang ni pun teruslah pergi ke dapur dan duduklah beramai-ramai kan dengan family Naim, dengan family pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik Naim ni. So masa tu kita orang ni pun bersarapan lah dekat dapur rumah kampung Naim ni beramai-ramai. Jadi macam biasalah selepas dah habis bersarapan tu, kita orang ni semua pun duduklah berborak-borak pula kan. Masa tu memang kita orang semua duduk berborak-borak dekat dapur je tau. Jadi macam saya, masa tu saya ni duduklah dengan Naim, dengan sepupu-sepupu Naim, dengan pakcik-pakcik Naim lah kan. Jadi sedang saya ni duduk berborak-borak dengan Naim dan juga sepupu-sepupu dia, tiba-tiba Naim ni macam nak main handphone dia lah. So Naim ni pun selutlah dekat poket seluar dia kan. So bila Naim ni bawa keluar daripada poket dia ni kan, Naim cuma tengok apa yang ada kat dalam poket dia, cuma ada power bank dan juga kabel cas saja tau. Dan masa tu handphone Naim ni tak ada. So Naim ni pun macam, yalah mungkin dia tak perasan agaknya dia tak ada bawa handphone dia. Dan Naim ni pun nak pergilah tengok handphone dia dekat ruang tamu yang selalu dia ni pergi cas handphone dia tau. Macam rumah kampung Naim ni, bahagian dapur ni bahagian yang bawah tau. Lepas tu macam bahagian rumah kampung Naim ni besar juga. So ada 3 bahagian ruang tamu lah. Jadi macam bahagian dapur ni bahagian bawah. Dan yang bahagian-bahagian ruang tamu dan juga bilik ni bahagian atas lah. Jadi daripada dapur kalau nak pergi ke ruang tamu ni bukan rumah 2 tingkat tau. Rumah setingkat. Tapi biasalah macam rumah kampung kan, bahagian dapur ni macam bahagian bawah. Kalau nak pergi ke ruang tamu ni, ada antara dapur dengan ruang nak pergi ke ruang tamu ni ada tangga lah dekat situ. So macam Naim ni dia kata dia selalulah cas handphone dia ni dekat ruang tamu yang paling depan lah. Dan Naim ni pun pergilah nak pergi cari handphone dia kan. So lepas Naim ni dah pergi dekat tempat yang di mana Naim ni selalu cas handphone dia, tak ada tau. Dan bila Naim dah tengok handphone dia tak ada dekat tempat yang selalu dia cas, so Naim ni pun nak berpatah balik lah pergi ke dapur. Waktu Naim ni berpatah balik nak pergi ke dapur, Naim terjumpa handphone dia ni betul-betul dekat tengah-tengah rumah ni tau. Dan handphone Naim masa tu ada dekat lantai. Masa tu Naim tak adalah fikir apa-apa. So Naim ambil je lah handphone dia dan duduklah semula dekat saya dengan sepupu-sepupunya Naim ni kan. Jadi saya rasa masa tu yang Naim ni nak upload gambar agaknya. Biasalah time raya kan. Jadi masa Naim ni nak upload gambar dia, tiba-tiba Naim perasan macam ada gambar yang dia rasa bukan dia ambil tau. Jadi lepas tu bila Naim dah nampak macam ada gambar yang pelik, Naim pun bukalah galeri gambar kan yang berada dekat dalam handphone dia. So bila Naim buka tu, alangkah terkejutnya Naim ni. Naim nampak ada banyak sangat tau gambar yang mana Naim rasa memang bukan dia yang ambil tau. So masa tu Naim macam dah pelik lah, sebab apa yang Naim ni tunjuk kepada saya dan juga yang lain-lain lah, gambar ni adalah gambar kita orang semua tau. Di mana gambar ni diambil secara random. Faham tak? Bukannya gambar yang diambil macam tengok kamera, peace, bukan. Tapi gambar yang macam, yalah macam yang sedang berborak macam ini, gambarnya diambil. Lepas tu adalah gambar yang sedang orang kata gelak ketawa, tepuk tampah tu pun gambarnya diambil. Macam itulah gambar yang memang tak perasan. Dan kalau tengok pada gambar ni diambil seperti dari bahagian atas ni tau. So masa tu Naim macam pelik lah, dan Naim masa tu berfikir macam ada orang nak prank agaknya kan. So masa tu keadaan macam sedikit kecoh lah, sebab Naim ni pergilah tanya dekat seorang-seorang kan, ada tak siapa-siapa yang macam curi-curi ambil handphone dia, lepas tu macam yalah ambil gambar kita orang ni semua kan. Dan masa tu memang tak ada siapa pun mengaku lah. Dan pada masa tu kalau nak tuduh siapa-siapa pun memang tak boleh tahu, sebab memang semua orang gambar dia ada diambil. Termasuklah juga Naim ni tahu. So kalau nak kata Naim yang buat, memang tak logik lah. Sebab kalau nak ikutkan masa Naim ni naik pergi nak cari handphone dia, sekejap je kan, memang tak lama. Jadi memang agak mustahil lah kalau nak kata Naim ni ambil kan, sebab banyak tau gambarnya.
Jadi macam Naim ni pun ada gambar dia dan gambar saya pun ada. Kira semua orang gambarnya ada diambil. Jadi masa tu memang macam dah rasa pelik lah kan. Siapa pula yang macam sengaja kan nak main handphone Naim ni apa. Jadi sedang Naim ni belik gambar yang banyak-banyak ni, tiba-tiba ada satu gambar yang mungkin memberi jawapan tau. Gambar ni memang seram lah kan masa tu tengok gambar ni kan. Di mana gambar ni ternampak seperti dekat lens kamera tu ada nampak macam jari. Lepas tu ada kuku panjang tau. Yang macam mana gambar dia macam yang ni. Tapi ini adalah gambar yang saya ambil sendirilah. Bukanlah gambar yang real waktu kejadian tu kan. Ni cuma saya nak beri gambaran je lah. So gambar tu, dekat dalam gambar yang satu ni, itulah nampak macam ada jari lepas tu kuku panjang. Dan waktu ni kamera terarah ke arah pintu yang terdapat dekat dapur ni tau. Dan pada masa tu memang pintu dapur ni terbuka. Cumanya dekat dalam gambar tu ternampak seperti ada seorang nenek tua. Tapi dekat pintu dapur ni lah, dekat bahagian luar yang sedang memandang ke arah dalam rumah. Maknanya nenek tua ni dekat bahagian luar rumah dan sedang memandang ke arah orang ni semua tau. Jadi bila jumpa gambar satu ni je yang pelik ni kan, masa tu memang semua orang dah rasa seram. Dan masa tu keadaan sedikit kecoh lah. Tapi yelah macam keluarga Naim ni, diorang ni semua tahulah kan yang macam sakanya Onyang Naim ni kan, walaupun tak ada siapa warisi. Tapi saka ni memang ada je dekat sekitar rumah kampung Naim ni. Dan keluarga Naim ni pun tahulah macam rumah kampung Naim ni kan kadang-kadang berbulan-bulan ditinggalkan, tak ada orang duduk kan. Dan kebetulan pula rumah kampung Naim ni sebelah dia terdapat tanah perkuburan Islam tau. Baiklah, sampai sini saja cerita untuk episod kali ini dan cerita untuk pada malam ini. Macam saya ada tanya juga dekat Naim pasal gambar-gambar tersebut kan. Tapi Naim ni tak ada simpan lah gambar-gambar tersebut. Sebab yelah gambar tu terlalu banyak tau. Dan memang tak jangka lah kan yang saya ni ada nak buat channel YouTube berceritakan kisah seram hantu kan. Kata Naim kalau tahu memang dia simpan lah gambar tersebut kan untuk saya gunakan lah sebagai gambar yang betul kan. Tapi yelah lagi satu, Naim ni ada dapat nasihat lah daripada ayah Naim untuk Naim ni padamlah semua gambar-gambar tersebut supaya tak naklah berlaku apa-apa perkara yang tak diingini. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang, di episod yang akan datang. Apa-apa pun bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja atau tak sengaja, kalau anda sudilah, kalau anda suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya ni dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng kalau boleh, like dan juga komen. Bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.